Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam cintai sejarah pada rakan guru sejarah dan calon SPM kohort akhir KPSM. InsyaAllah kita bersiaran lagi dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel dalam slot ulang kaji target SPM 2021 KPSM. Subjek sejarah siri 5 Reformation. Baik, seperti biasa kita lihat analisis soalan SPM sebenar 2015-2019 bab 9 ya, Kembangan Eropah. Seperti yang dapat lihat topik fokus 2020. Ialah zaman Reformation, fokus pada zaman Reformation. Di sini saya paparkan sedikit garis masa Tamadun Eropah yang berkembang dari zaman gelap 476 Masihi dan zaman Renaissance ya. Sebelum zaman Renaissance itu terdapat zaman transisi antara gelap dan Renaissance 1350 dan berlakunya gerakan Reformation semasa zaman Renaissance. Okey, diteruskan lagi pada zaman penjelajahan penerokaan 1494. Seterusnya berlakunya revolusi tani atau revolusi pertanian, RT dan revolusi perindustrian atau RI, revolusi industri 1761 dan imperialisme 1870. Kita fokus kepada Reformation ya. Konsep Reformation. Reformation merupakan suatu gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abad ke-16 Masihi sekitar 1500, berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru. Faktor Reformation. Ini hukum dua soalan. Yang pertama, faktor keduniaan oleh golongan Padri Katolik, Kristian Katolik ya, berlakunya unsur rasuah, pincangan dan penyelewengan kuasa oleh penguasa gereja pada zaman ini. Dan gaya hidup yang dipaparkan oleh penguasa gereja tidak selari dengan apa yang dikatakan oleh Bible. Cakap tidak serupa bikin. Seterusnya, isu surat pengampunan dosa atau indulgence letter, di mana apabila seseorang itu melakukan kesalahan, dia hanya perlu membayar surat denda mengatakan bahawa dia sudah bertaubat dan duit itu dibayar kepada pihak gereja, menyebabkan berlakunya timbulnya unsur penyelewengan. Seterusnya, penciptaan mesin cetak oleh John Gutenberg. Mesin cetak ini berfungsi untuk menghasilkan Bible dengan lebih cepat dan kosnya lebih murah dan dapat disebarkan dengan lebih banyak ke dalam masyarakat umum. Dan peranan ahli teologi agama Kristian iaitu antaranya Martin Luther dan John Calvin. Okay, seterusnya, semasa berlakunya Reformation oleh golongan yang protes atau dikenali sebagai Protestan, berlaku juga pada masa yang sama pertentangan terhadap Reformation itu sendiri, iaitu Counter Reformation oleh pihak Kristian Katolik yang melahirkan mazhab Katolik. Okay. Hasil daripada reaksi ya, Reformation. Reformation berfungsi mengkritik gereja Katolik, manakala Counter Reformation mempertahankan gereja Katolik. Golongan Reformation melakukan perubahan atau pembaharuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, manakala golongan Counter Reformation pula menahan bertindak menetas sesuatu yang baru. Antara tokoh Reformation adalah Martin Luther dan John Calvin, manakala tokoh Counter Reformation adalah Saint Ignatius Loyola. Mazhab yang terhasil daripada Reformation adalah Protestan, manakala mazhab yang terhasil daripada Counter Reformation adalah Katolik. Reformation atau Protestan banyak berlaku di Jerman, Itali dan England, manakala Katolik atau Counter Reformation di Portugal dan Spanyol. Seterusnya, kesan Reformation. Ada 3 kesan Reformation, iaitu kesan agama, toleransi dan kuasa gereja dicabar secara terbuka. Bagi kesan agama terdapat 3 lagi kesan. Sampingannya adalah yang pertama, perang keagamaan di Perancis pada 1562 hingga 1598. Yang kedua, perang 30 tahun 1618 hingga 1648 antara Spanyol, Jerman, Bohemia, Denmark dan Sweden, dan berlakunya kemusnahan dan peperangan.
Manakala kesan toleransi adalah pada dalam jangka masa panjang berlakunya toleransi antara mazhab Katolik dan Protestan melalui pendidikan dan penyebaran fahaman mereka. Kesan yang ketiga, kuasa gereja dicabar secara terbuka. Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki semakin berkurang. Contohnya Raja Henry VIII di England telah mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian gereja Protestan Anglican yang setara dengan Paus atau Pope di Rome. Kita lihat bentuk soalan Reformation. Antaranya ialah terangkan faktor-faktor yang mendorong berlakunya zaman Reformation. Anda boleh lihat ini hukum 2 faktor. Antara faktor-faktor yang mendorong berlakunya zaman Reformation adalah pihak gereja telah meningkatkan usaha pembangunan keduniaan. Sambung dalam proses tersebut banyak berlaku kepencangan, rasuah dan penyelewengan menyebabkan masyarakat mula mempersoalkan kedudukan dan amalan gereja Katolik. Masyarakat berpendapat cara hidup penguasa gereja tidak selari dengan juga di kitab Bible. Okey, dan seterusnya. Bentuk soalan yang kedua adalah huraikan kesan-kesan zaman Reformation terhadap Eropah. Nah, maka ini hukum soalan yang kelima, kesan. Antara kesan-kesan zaman Reformation terhadap Eropah adalah agama Kristian berpecah pada dua mazhab, iaitu Katolik dan Protestan. Mazhab Protestan pimpinan Luther berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England. Manakala di Switzerland pula, gerakan pada mulanya dipimpin oleh Harding Zwingli, kemudiannya dipimpin oleh John Calvin. Dan seterusnya lah. Sehingga 6. Soalan ketiga, jelaskan iktibar atau pengajaran yang dapat anda pelajari daripada zaman Reformation yang berlaku di Eropah untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Ini soalan kebat. Okay, sampai pula soalan kebat, dia lebih pada bentuk holistik. Antara iktibar yang dapat dipelajari daripada zaman Reformation yang berlaku di Eropah untuk kesejahteraan Malaysia adalah agama tidak seharusnya diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita mesti dah berpegang teguh kepada ajaran agama supaya amalan rasuah dan penindasan dapat dielak untuk mencapai kejayaan. Kita juga tidak boleh fanatik terhadap satu ajaran sehingga tidak sanggup menerima sebarang pembaharuan. Okay, dan terus. Okay, sekian sahaja ulang kaji target SPM 2021 KBSM. Subjek sejarah, siri 5, gerakan Reformation. InsyaAllah jika ada yang baik padanya, jika memberi manfaat padanya, sudi-sudikanlah untuk berkongsi dengan calon-calon SPM kohort akhir BSM sekolah anda. Dan jangan lupa subscribe. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.